Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buat ulasan perlawanan di antara Kedah menentang Perak. Yang mana perlawanan ni Kedah menang 3-2. Jadi Kedah jadi naib juara Liga Super dan layak ke AFC Cup pada tahun hadapan. Tahniah diucapkan kepada pasukan Kedah. Okey, untuk ulasan ni aku mula dengan pasukan Kedah. Semalam Kedah melakukan beberapa pertukaran di bahagian kesebelasan utama mereka. Yang mana coach Aidil Syahril membawa masuk Fazrul Daniel menggantikan tempat Amin Nazari dan dia berganding dengan Amirul Hisham di bahagian tengah dan tempatnya posisi Badrul Bahtiar diubah ke sayap kiri dan Faizal Ghazali bermain di bahagian kanan. Yang mana perubahan taktikal ataupun perubahan pemain oleh coach Aidil Syahril ni nampaknya memberi impak yang positif kat pasukan Kedah. Sebab apa? Sebab Fazrul Daniel berjaya menjaringkan satu gol semalam. Kita tahu Fazrul Daniel ni adalah wira Kedah pada Piala FA yang lepas, yang mana dia menjaringkan satu gol. Dan game tu juga lawan dengan Perakan. Jadi Fazrul Daniel ni merupakan igawan buruk kepada pasukan Perakan. 2 game dia menjaringkan gol dan 2-2 game tu adalah game yang penting. Yang mana sebelum ni Piala FA dan yang kali kedua ni adalah perlawanan menentukan siapa yang layak dapat tempat kedua untuk layakkan diri ke Piala AFC Cup. Itu yang tentang pasukan Kedah yang pertama. Yang kedua, apa yang aku suka tentang pasukan Kedah adalah mengenai individual quality. Yang mana pada perlawanan semalam kita nampak pemain-pemain import Kedah berjaya membuktikan yang mereka mempunyai kualiti individu yang terbaik, iaitu antaranya ialah Kepa Sherman. Yang mana pada perlawanan semalam kita tengok bagaimana ball control Kepa sangat lawa, dia boleh dribble, dia boleh menjaringkan gol dengan tenang. Gol yang pertama tu, lawa, dia berjaya kalahkan 3 orang defend Perak dan dia lepasi keeper Perak dan menjaringkan gol dengan tenang. Inilah individual quality yang sepatutnya ada untuk seorang pemain import. Begitu juga dengan Kipre pada perlawanan semalam. Dia mempunyai beberapa peluang tetapi gagal dimanfaatkan dengan sempurna. Jadi untuk individual quality tak banyak cakap, memang perfect untuk Kedah semalam. Ya, terutamanya Reynald Alves punya kualiti header untuk menjaringkan golan. Tandukan dia tu memang bahaya kalau ada set piece. Dan Reynald Alves sekali lagi menjadi penyelamat Kedah untuk Kedah menang pada perlawanan semalam. Okey, yang ketiga, apa yang aku suka tentang Kedah adalah di bahagian pertahanan dan penjaga gol. Yang mana penjaga gol Kedah, Azri Ghani, walaupun penjaga gol yang muda, dia menunjukkan yang dia sepatutnya menjadi keeper utama pasukan Kedah selepas beberapa aksi yang memberangsangkan bagi aku, yang mana dia ni memang padu jadi goalkeeper. Aku rasa kalau dia dapat minit permainan yang cukup, memang dia akan jadi one of the best goalkeeper dalam Malaysia bagi aku. Dia ni ada irah-irah Khairul Fahmi Cik Mat waktu muda-muda dulu untuk keeper. Untuk pertahanan, gandingan Reynald Alves dan juga Irfan Zakaria, mereka dah makin serasi, yang mana mereka boleh kawal pertahanan tengah tu dengan baik. Semalam kita dapat lihat Reynald Alves dan Irfan Zakaria punya keserasian macam mana. Dan untuk fullback Kedah yang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri yang dimainkan oleh Rizal Ghazali dan Syakir Hamzah, dua-dua menunjukkan satu improvement yang sangat positif. Untuk Rizal, dia banyak melakukan overlapping semalam dan banyak crossing yang dilakukan dia tepat ke arah penyerang-penyerang Kedah kepada keeper, kepada Kiprian. Dan begitu juga dengan Syakir Hamzah, yang mana dia boleh adapt dengan perubahan posisi. Yang mana sebelum ni kita tahu dia selalu main di bahagian tengahan, tetapi apabila diberi peluang untuk bermain di bahagian kiri, dia boleh bermain dengan begitu baik. Inilah kita kata kualiti individual yang ada pada player Kedah, memang satu perkara yang memberangsangkan. Okey, untuk pasukan Kedah, apa yang sedikit masalah untuk pasukan Kedah pada review ataupun ulasan saya sebelum ni, masih lagi masalah yang sama, iaitu kualiti finishing, kualiti hantaran, kualiti passing. Yang mana pada perlawanan semalam sepatutnya Kedah boleh menjaringkan banyak gol, tetapi disebabkan kualiti passing yang kadang-kadang sampai, kadang-kadang tak tepat, kadang-kadang macam melalut dan sebagainya, menyebabkan peluang Kedah untuk menjaringkan gol terhapus macam tu saja. Manakala untuk kualiti finishing bagi Kipring dan Kepa, mereka dua ni agak orang panggil peluang banyak tetapi tak boleh nak jaringkan gol pada perlawanan semalam. Inilah yang dipanggil kelemahan Kedah. Jika mereka nak main ke AFC Cup pada season hadapan, mereka perlu improve daripada kualiti passing dan kualiti finishing, terutamanya di bahagian third pass kalau di bahagian kotak penalti pasukan lawan bukannya sia-siakan peluang yang ada, lebih tenang untuk gol, lebih tenang untuk passing untuk pasukan Kedah. Kita pergi kat pasukan Perak pula. Okey, kita mula dengan kelemahan untuk pasukan Perak.
Pasukan Perak pada perlawanan semalam, apa yang saya nampak, mereka ibarat kehilangan seorang yang boleh guide mereka dalam padang. Iaitu sebelum ni kita nampak Guilherme Di Paula yang boleh guide mereka dalam padang sebab main sebagai seorang striker kan. Tetapi semalam mereka seakan-akan merasai kehilangannya Guilherme Di Paula tu kan. Jadi mereka buntu untuk attack Kedah macam mana, walaupun mereka boleh dikatakan ball position tu mereka kawal untuk lancarkan serangan kepada pasukan Kedah, tetapi tiada penyudah yang boleh dihasilkan oleh pasukan Perak. Sebaliknya beberapa peluang yang mereka ada tu, mereka shoot menalut dan sebagainya. Itu apa yang saya nampak untuk pasukan Perak. Mereka ibarat kehilangan sentuhan Guilherme Di Paula untuk separuh masa pertama dan separuh masa kedua. Dan yang kedua, kelemahan pasukan Perak yang saya nampak adalah percaturan daripada Mehmet Durakovic. Nampaknya kurang berhasil apabila dia membuat pertukaran di mana dia mengeluarkan Amirul Azhan dengan membawa masuk Farid Kazali kan, untuk memantapkan barisan pertahanan. Tetapi dengan membawa masuk Farid Kazali pun, dia nampak perubahan di bahagian pertahanan tu tak ketara, tak memberi apa-apa impak kepada pasukan. Sebaliknya Kedah boleh mendominasi perlawanan. Jadi dia buat keluar pula Farid Ghazali dengan membawa masuk Adik. Kat sini percaturan Mehmet Durakovic kurang terjadi lah, kurang jadi. Sebab apa? Sebab dia membazirkan pertukaran dengan menukar pemain yang baru masuk kan. Jadi kat situ dah silap percaturan. Apa yang saya nampak pada perlawanan semalam. Yang ketiga adalah mengenai communication, yang mana kita dapat lihat gol kedua dan gol pertama pasukan Kedah, communication antara defend dan goalkeeper agak tak ada. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok Kepoh boleh lepas pertahanan Perak dengan mudah, tiba-tiba dia boleh gelecek keeper dengan mudah kan. Jadi communication kat situ bagaikan hilang. Mereka hilangnya communication satu, kedua mereka hilangnya fokus dalam game tu. Tak tahu sebab apa, tetapi nasib baik untuk late game tu, first half, mereka dapat balik rentak untuk kembalikan fokus kan. Okey, itu apa yang saya nampak untuk kelemahan pasukan Perak. Yang seterusnya untuk kelemahan pasukan Perak, apa yang saya nampak lagi adalah mengenai pemilihan pemain, yang mana Mehmet Durakovic memasukkan Karika untuk menggantikan tempat Guilherme Di Paula. Pada perlawanan semalam saya nampak Karika seakan-akan tak memberi apa yang dia sepatutnya beri kepada pasukan Perak. Sebab apa? Sebab kita tahu kemampuan Karika macam mana kan. Tetapi pada perlawanan semalam kita dapat lihat Karika dapat bola, dia tak tahu nak buat apa. Karika dapat bola, dia shoot pun melalut pergi kat tepi padang, out kan. Padang gol kalau shoot boleh dapat goal kick, dia shoot dapat out, dapat throw in kan. Jadi benda ni saya pelik. Sebab apa meletakkan Karika yang baru saja sembuh daripada nak letakkan pemain seperti Hafiz Ramdan dan sebagainya? Kenapa tak letak player yang selalu main dah kan? Kenapa nak letak Karika? Adakah nak bagi peluang sebab dia player import? Kita tak tahu. Itu kelemahan yang saya nampak untuk pasukan Perak. Untuk kelebihan ataupun kekuatan pasukan Perak pada perlawanan semalam, boleh saya katakan Parthiban adalah satu player yang boleh kita nampak buat kerja dengan laju, kerah dan sebagainya. Sebab apa? Kita tahu Parthiban ni adalah orang panggil apa? Quinta Express kan. Seorang player yang laju dan work hard. Dan pada perlawanan semalam dia membuktikan yang dia memang work hard, dia memang laju. Tetapi sayang, tiada backup untuk dia passing bola, untuk dia shooting, untuk teammate dia berhugul dan sebagainya. Ini adalah satu bukannya kelebihan untuk Parthiban, tetapi untuk pasukan Perak, mereka gagal menggunakan kelebihan Parthiban tu untuk memanfaatkan peluang yang ada kan. Jadi agak rugi lah. Dan yang kedua, apa yang saya nampak tentang kelebihan pasukan Perak adalah Leandro, yang mana pada perlawanan semalam Leandro bermain dengan agak baik, yang mana dia mental dia tak koyak, mental dia kuat dan sebagainya. Tetapi sayang, kelebihan yang Leandro ada tu, dia tak boleh nak menolong barisan striker Perak, yang mana buntu untuk menjaringkan gol yang diketuai oleh Syarif Fikri dan juga Karika. Mereka dua ni dapat bola, mereka dua ni buntu macam mana nak lepasi pertahanan Kedahan. Jadi itulah apa yang saya rasa untuk pasukan Perak. Secara rumusan dan kesimpulannya pada perlawanan semalam, kedua-dua tim memang main dengan high intensity lah. Kira macam dapat bola je nak attack macam tu je. Tapi untuk 15 minit ke 20 minit pertama, game agak bosan. Tetapi bila masuknya minit ke 25 tu, game memang agak laju sampailah separuh masa kedua. Apabila Kedah dapat gol ketiga tu, mereka mula memperslowkan ataupun untuk menetralkan balik game perlawanan tu kan, intensity perlawanan. Jadi memang game pada perlawanan semalam memang best lah bagi saya kan. Jadi memang selayaknya Kedah layak ke AFC Cup lah. Tetapi macam saya cakap tadi lah, AFC Cup Kedah perlu improve daripada segi quality finishing, quality passing. Kalau tak, mereka nak bersaing dalam AFC Cup lawan dengan kelab-kelab Asia Tenggara yang lain,
mungkin akan menjadi masalah sikit kepada pasukan Kedah. Tetapi untuk bahagian defending, Kedah memang dah kuat tak boleh dinafikan. Kedah perlu cari seorang playmaker yang boleh dijadikan sandaran kepada bahagian attacking Kedah pada season hadapan. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.